Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amman ba'd. Majlis yang kedua bermula daripada bab yang kelima, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Fadhal Syekh. Dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku. Aku berdoa kepada Allah dan aku percaya pada Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Bab yang kelima ni berkenaan dengan wajib syahadah, wajib kita berdakwah kepada la ilaha illallah. Bila kita dah faham tentang kewajipan la ilaha illallah, kelebihan la ilaha illallah dan bahaya syirik, maka seharusnya setiap pendakwah yang berdakwah kepada Islam, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memulakan mendakwahnya dengan dakwah kepada tauhid. Maka siapa yang dakwahnya tidak dibina di atas tauhid, maka dakwahnya itu bukan dakwahnya cara jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebab itu setiap pendakwah ahli sunnah hendaklah berdakwah kepada tauhid, bukan hanya dakwah kepada akhlak-akhlak ataupun kepada perkara-perkara yang lain selain daripada tauhid. Dalam dalil yang pertama ni kata Allah Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ada 6 faedah. Ada 6 faedah. Faedah pertama, bila Allah Taala kata, "Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku." Ini menunjukkan bahawa dakwah itu adalah perintah daripada Allah. Dan bila dakwah itu perintah daripada Allah, maka dia adalah ibadah. Dan bila dakwah itu ibadah, maka dia hendaklah kena ada 2 syarat. Iaitu apa dia? Ikhlas wal ittiba'. Ikhlas dan ikut Nabi SAW. Dan dakwah itu ialah, poin yang pertama ialah dakwah itu ibadah. Dan bila ibadah dia tauqifiyah. Bila ibadah dia tauqifiyah. Maksud tauqifiyah, dia berhenti pada cara Nabi SAW dakwah. Macam dakwah Nabi? Nabi mengajar, Nabi bagi peringatan, Nabi tunjukkan dengan perbuatan, Nabi dakwah seorang-seorang. Nabi tak dakwah dengan menyanyi, Nabi tak dakwah dengan menasyid, Nabi tak berdakwah dengan berlakon teater, Nabi tak berdakwah dengan buat forum campur lelaki perempuan, Nabi tak berdakwah dengan apa lagi, dengan main alat muzik, dengan gitar, seumpama dengannya. Itu menunjukkan bahawa dakwah yang sebegitu bukan dakwah Nabi SAW. Yang kedua, Nabi kata hadhihi sabili, ini jalanku. Nabi sebut sabili, jalanku, satu jalan. Sabil maksudnya satu jalan. Menunjukkan bahawa jalan Nabi itu hanyalah satu. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Itu poin yang ketiga. Aku berdakwah, aku ajak orang kepada Allah, bukan ajak orang kepada kumpulan-kumpulanku, kepada hizib-hizibku, kepada parti-partiku. Dakwah ni, dakwah dia hanya kepada Allah. Dia tak ada dakwah pada parti dia, tak juga pada NGO dia, tak juga pada dia punya kumpulan-kumpulan dia. Dakwah ni hanya pada Allah. Kata cucu Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tidaklah dakwah itu untuk pemerintah, dan juga tidak untuk mencari redha pemerintah, dan juga tidak juga untuk mencari redha rakyat. Jadi ad'u ila Allah. Sebab kata Syekh, banyaknya orang yang dakwah kepada Allah, sebenarnya dia bukan dakwah kepada Allah, dia dakwah kepada diri dia sendiri. Yang keempat, ala basirah, di atas hujah yang nyata. Hendaklah dakwah itu di atas ilmu. Dakwah itu atas basirah. Basirah maksudnya ialah ilmu yang jelas. Dakwah tu basirah maksudnya apa? Ilmu yang jelas. Jadi dakwah kepada orang mesti ada ilmu yang jelas, bukannya agak-agak saja. Yang seterusnya, ana wa man ittaba'ani, ini jalanku dan jalan sahabatku. Jadi siapa yang ikut jalan Nabi SAW, hendaklah dia berdakwah. Yang keenam
Keberapa dah? Yang keenam, wa subhanallah, maha suci Allah. Dakwah itu adalah untuk mengajak orang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dari segala bentuk syirik. Wa subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Maksudnya dakwah Nabi ini ialah dakwah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya dan pada asma dan sifatnya. Dan terakhir sekali, wa ma ana minal musyrikin, yang ketujuh, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Sini ada dua faedah. Yang pertama adalah dakwah tauhid itu adalah dakwah kepada al-wala dan al-bara. Dakwah itu adalah dakwah kepada al-wala dan al-bara, iaitu berlepas diri daripada orang musyrik. Yang kedua, aku tak termasuk orang musyrikin dalam cara aku berdakwah. Orang musyrik dakwah dia macam mana? Kan berlakon lah, menyanyi lah, macam orang Kristian menyanyi. Okay, jadi kita tidak termasuk cara orang musyrikin dalam berdakwah. Jadi berapa faedah semuanya? 7 faedah. Jadi kat mana dalil ni wajib berdakwah? Iaitu ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Jalan aku dan jalan pengikutku. Sambung seterusnya. Baca maksud terus. Ibn Abbas. Nampak tak? Bila Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi dakwah, yang pertama sekali Nabi kata, tegakkan hudud dulu. Bukan. Buat bank Islam dulu. Bukan. Apa lagi? Atau seumpama dengannya. Tak. Nabi kata, hendaklah perkara pertama yang kau ajak adalah syahadah la ilaha illallah. Dan riwayat lain, hendaklah engkau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedah yang paling utama sekali ialah, pertama, dakwah tu hendaklah dakwah kepada tauhid. Faedah kedua, syahadah la ilaha illallah itu ialah ajak orang kepada tauhid. Faedah yang ketiga adalah perkataan tauhid dah ada pada zaman Nabi SAW. Perkataan tauhid dah ada pada zaman Nabi SAW. Tidak seperti dakwaan sebagian orang yang kata perkataan tauhid ni tak ada zaman Nabi. Yang ni pada zaman sahabat. Ada bukan, kita zaman kemudian, zaman tabi'in. Lalu bila orang kata jawablah kepada tauhid, dia kata dalam Quran tak sebut tauhid pun. Dia kata kamu jahil. Dalam hadis Nabi jelas, Nabi kata hendaklah kamu mentauhidkan Allah Azza illa ay yuwahhidullah. Sambung. Lepas dakwah kepada tauhid, ajak orang solat pula. Seterusnya, lepas solat, ajar mereka zakat. Nampak? Dakwah bitadarruj, dakwah sikit-sikit. Dan mulakan dengan yang paling penting. Pertama, dakwah sikit-sikit, tadarruj fi dakwah. Yang kedua, al-bidayah bil aham wal aham, iaitu mulakan dengan yang paling penting sekali. Paling penting sekali ialah tauhid, akidah dulu. Sambung. Menunjukkan bahawa zakat tu diambil daripada orang kaya dan dibagi pada fakir. Maksudnya janganlah kita ambil zakat dengan harta terbaik. Kalau orang tu dia bela kambing, dia ada kambing biasa, ada kambing mahal, ada kambing boer, kambing kualiti tinggi. Dan ada pula kambing yang kualiti dia teruk, dan ada kambing kualiti sederhana. Bila kita ambil zakat kambing itu, ambillah zakat daripada kambing yang kualitinya sederhana tadi. Bukan yang paling bagus dan bukan yang paling buruk. Maksudnya jangan kita ambil kambing yang paling bagus. Mahal sekali juga kalau dia tanam tanaman. Dia ada hasil tanaman ni, ada yang beras yang kualiti dia rendah, ada beras yang sangat tinggi kualiti, ada beras yang sederhana. Yang diambil zakat daripada dia itu ialah yang sederhana. Okey, sambung. Nampak dia? Maksudnya jangan kamu aniaya orang kaya
dengan kamu ambil harta yang terbaik ketika kamu nak ambil zakat. Jadi menunjukkan bahawa hadis berkenaan jangan zalimi orang ni ialah hadis berkenaan dengan orang, jangan zalimi orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau orang kaya tak boleh zalimi, orang miskin lebihlah aula, qiyasul aula, lebih baik, lebihlah layak untuk kamu tidak menzaliminya. Sambung. Kerana sesungguhnya tidak ada tanda penghalang doanya dan Allah. Sekali lagi, dan takutlah kamu dari doanya. Dan Takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya, kerana sesungguhnya tidak ada tanda penghalang doanya dan Allah. jangan takutlah doa orang yang tak nanya. Kalau orang yang tak nanya ni, doanya mustajab. Walaupun hatta orang kafir. Ustaz, orang kafir macam doa pula, kata, wahai Tuhan, dia dah zalimi aku, balas dah dia. Allah Ta'ala akan balas dia. Allah Ta'ala akan mustajabkan doa. Ini disebut oleh Syekh Abdul Razak dalam Syarah Adabul Mufrad. Nampak? Dalam hadis lain Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW di saat perang Khaibar bersabda, Macam maksud. sungguh aku akan serahkan kepada komando perang ini besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya, masa dalam perang Khaibar tu, dalam satu peperangan tu, dalam satu siri peperangan Khaibar, peperangan Khaibar ni lawan Yahudi. Yahudi ni dia ada 8 tembok. 7 tembok yang perlu ditembus. Dan tembok yang paling besar tu yang paling susah sekali. Dah 9 kali dah nak tembus tembok tu tak berjaya. Tembok yang paling besar tu. Sehingga kali ke-10 ni Nabi kata, besok aku akan bagi bendera ni kepada orang yang Allah Ta'ala sayang kat dia dan dia sayang pada Allah. Maksudnya Nabi dapat wahyu bahawa orang yang pegang bendera ni Allah Ta'ala confirm sayang dia. Okey, sambung. Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Maksudnya Allah Ta'ala akan beri kemenangan dalam perang Khaibar ni melalui kedua tangannya, melalui pimpinannya. Sambung. Maka semalam contoh para sahabat mengucapkan sebagian antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Sama tak macam kes tadi, para sahabat malam tak boleh tidur. Siapalah dapat bendera ni? Bukan sebab mereka gila jawatan, tapi ialah sebab mereka nak dapat apa dia? Gelaran Allah Ta'ala telah cinta pada dia dan mereka itu confirm cinta Allah Ta'ala. Sebab itulah kata Umar Al-Khattab, aku tak pernah berharap jawatan, melainkan hari itu aku berharap betul jawatan. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku tak pernah mengharapkan jawatan, melainkan pada hari itu. Kata Ubadah As-Samit, aku tak pernah berharap jawatan, pada hari itu aku berharap sangat nak dapat jawatan. Bukan sebab jawatan, sebab Nabi kata siapa dapat bendera ni, Allah Ta'ala confirm sayang dia, Rasul confirm sayang dia. Iaitu mereka nak sangat bendera tersebut. Okey. Nah, sambung. Pagi hari yang mereka menanyakan Rasulullah SAW. Pagi-pagi diorang sudah awal-awal pagi dia datanglah dengan harapan bahawa Rasulullah SAW bagi bendera itu dekat mereka. Sambung. Masing-masing berharap agar ia diserahi bendera tersebut. Maka saat itu Rasul bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka menjawab, dia sedang sakit pada kedua matanya. Kemudian mereka mengutus orang untuk memanggilnya dan datanglah dia. Kemudian Rasul mendaki kedua matanya. Seketika itu dia sembuh seperti tidak pernah terkena penyakit. Maksudnya Nabi kata, Ali mana Ali? Rupanya Ali sakit mata ya Rasulullah. Nah, panggil dia, bawa dia. Sebab setengah riwayat kata dia tak nampak sampai ada sahabat kena bawa dia sebab dia sakit mata. Rasulullah ludah dia letak ni, ludah Rasulullah, bukan ludah ustaz, ludah Rasulullah SAW letak kat mata dia. Baik, fabari'ah, maka baik dia. Ka'anna lam yusibhu waja'un, semua pun tidak pernah terkenanya sebarang penyakit. Baik terus terang mata dia. Sambung. Kemudian Rasul menyerahkan bendera itu kepada dia dan bersabda, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Melangkahlah engkau dengan tenang. Maksudnya dalam peperangan ni jangan kelang kabut, dengan tenang. Tapi langkahlah ke depan. Maksudnya beranilah untuk berperang. Sambung. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Nampak, ajak mereka kepada Islam. Bukan tujuan jihad dalam Islam bukan untuk rampas harta atau bunuh orang. Iaitu pertama sekali untuk dakwah kepada Islam. Sambung. Dan sampaikanlah kepada mereka dan hak dan bisa. Nampak? Islam itu apa dia? Tauhid. Iaitu sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah. Apa hak Allah yang kita bincang dalam bab pertama tadi? Tauhid. Sambung. Maka demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah Allah dengan sebab kamu itu lebih baik dari unta merah. Demi Allah kamu bagi hidayah, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada seseorang kerana usaha dakwah kamu lagi baik daripada unta-unta merah. Unta merah ni harta yang paling berharga dalam dunia bagi ketika itu.
Jadi maksudnya lebih baik dari dunia. Menunjukkan bahawa dakwah kepada tauhid itu ialah sebaik-baik amalan, sebesar-besar amalan. Jadi apa kesimpulan bab ni? Kesimpulan bab ni adalah wajib mendakwahkan kepada tauhid, dan hendaklah tauhid dahulu. Waktu program kita namanya At-Tauhidu Awalan. Waktu program kita ni kita pusing seluruh negeri. Kita akan cuba pusing seluruh negeri dalam Malaysia ni untuk ajar 3 kitab ni, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak dalam keadaan kita ada hujah di hadapan Allah. Ya Allah, kalau Allah Ta'ala kamu dah ajar tauhid ke belum? Kita dah ajar tauhid ke seluruh negeri kita, dengan mengajar ketiga-tiga kitab yang paling asas dalam masalah tauhid ni. Naam, terus bab ke-6. Bab ke-6 ni sebenarnya sama macam bab nombor 1, tapi dia detailkan lagi. Apakah isu-isu dalam tauhid yang patut kita tahu sebenarnya? Apakah isu dalam tauhid? Adakah tauhid ni hanya bab kita percaya Allah Ta'ala satu saja? Ya, seperti kebanyakan yang orang faham. Atau tauhid ni ialah kita, segala ibadah kita hanya tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sambung. Jadi mana firman Allah الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون يوم عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. Orang-orang yang mereka suruh itu, mereka sendiri mencari jalan kemudahan mereka, sehingga di antara mereka yang berikan kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmat-Nya, serta takut akan siksa-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini jelaskan berkenaan dengan maksud La ilaha illallah adalah, nampak tak? Tauhid ini adalah beribadah kepada Tuhan. Nampak dia kata, dan mereka yang orang yang kamu seru, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Maksudnya mereka sendiri mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan apa? Wa yakhafuna yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya dan takutkan siksanya. Jadi ibadah tu apa? Ibadah itu ialah kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takut dan harap. Itu maksud ibadah. Ibadah itu ialah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan takut dan harap. Jadi kalaulah kita ada perasaan merendah diri kepada makhluk yang disertai dengan takut dan harap, maka kita telah beribadah pada makhluk tersebut. Sebab ibadah itu apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut dan harap. Jadi kalau kita ada tunduk kepada makhluk dengan perasaan takut dan harap, macam takut dan harap pada Allah Ta'ala, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Contohnya, dia pergi kat kubur wali, dia berdiri kat kubur wali, dia menangis-nangis kat kubur wali dalam keadaan wali itu boleh selamatkan dia daripada azab dan mengharapkan wali itu akan bagi syafaat dekat dia. Maka nampak tak rasa dia ada tunduk dengan perasaan takut dan harap, maka dia telah beribadah kepada kubur wali tersebut. Itu dhabit dia. Jadi kalau dia duduk sebelah kubur wali, dia duduk je, kemudian dia doakan, dia tak ada perasaan yang tiga-tiga tadi tu, maka dia tak syirik dengan Allah Ta'ala. Dia pergi kubur awliya, hatta walau dia berdiri sekalipun, macam setengah orang pergi kubur Rasulullah SAW, berdiri, tapi dalam tu ada perasaan tunduk, takut dan harap, maka dia telah sembah kubur Rasulullah SAW. Mutawif sekalian, sila ambil perhatian, supaya orang tak ada perasaan ni bila pergi ke kubur Rasulullah SAW. Sambung. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Dan ingatlah Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, sebenarnya aku membesarkan diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya Allah telah ciptakan aku, dan hanya Dia yang akan menunjukkan kepada jalan kebenaran. Kat sini dalam ayat ni ada dalil tauhid. Apa dia? Tauhid itu mesti ada al-wala dan bara'. Mesti ada nafi dan isbat. Iaitu kita menafikan ibadah pada selain Allah dan kita menetapkan ibadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dekat mana poin ni, nampak tak? Nabi Ibrahim kata, aku melepas diri daripada apa yang kamu sembah. Penafian.
kecuali Allah yang menciptakan aku. Isbat. Atau rukun kalimah la ilaha illallah ada berapa? 2. Nafi, rukun, bukan syarat, rukun. Rukun ada 2, iaitu menafikan nafian al-ibadah, nafian jami' al-ibadati li ghairillah. Menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Dekat mana ayat ni? Aku bebaskan diri daripada apa yang kamu sembah. Mana aku lepaskan diri. Itu nafi. Mana isbat dia? Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Gariskan tu. Itu maksudnya isbat. Dia macam la ilaha, tiada yang layak disembah lepas diri, illallah, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Jadi tauhid itu ialah nafi dan isbat. Maksudnya seorang itu tidak dianggap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sehinggalah dia meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maksudnya kalau dia sembahyang, pergi masjid, pada masa yang sama dia pergi minta hajat di kuburan para wali, dia tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak cukup rukun apa? Rukun nafi. Rukun nafi tak cukup. Sambung. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alim daripada mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka mentuhankan pula Al-Masih putra Maryam, padahal mereka ikut tiada lain hanyalah perintah untuk beribadah kepada satu sembahan. Tiada sembahan hak selain Dia, maksudnya Allah dan kepada syirik mereka. Ayat ni adalah celaan kepada ahli kitab. Ahli kitab, Allah Ta'ala kata, kamu menjadikan padri kamu sebagai Tuhan, sembahan. Jadi ada sahabat kata, ya Rasulullah, mana ada kami sembah padri kami? Rasulullah kata, padri kamu menghalalkan yang haram dan kamu patuh kat dia, dan mengharamkan yang halal dan kamu ikut dia, itu maksudnya kamu telah menyembah dia. Menunjukkan bahawa tauhid itu bukan hanya bab solat, sujud, rukuk, doa. Itu dalam bab menghalalkan, dalam bab tasyri', bab meletakkan hukum syarak juga. Itu masuk dalam masalah tauhid. Ini masalah tauhid. Jadi nanti insya-Allah kita akan sambung bab dia. Dalam bab mentaati imam dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Seterusnya. Poin dalam ayat ni ialah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Gariskan tu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Iaitu kalau kita cinta makhluk macam cinta Allah Ta'ala, maka syirik. Cinta macam mana? Macam mana? Kenapa kita cinta Allah? Allah Ta'ala bagi rezeki, bagi hidayah, bagi petunjuk, selamatkan kita akhirat kelak. Jadi kalau kita cinta makhluk, cinta kat wali tersebut, sebab wali itu bagi rezeki, wali itu bagi hidayah, wali itu bagi petunjuk, wali itu bagi keselamatan, maka kita telah mencintai wali itu macam cinta Allah. Ingat, bila sebut ibadah ada mesti ada 3 rukun tadi. Tunduk, merendahkan diri bersama dengan takut dan harap. Jadi kalau kita cinta itu disertai dengan merendah diri, takut dan harap, maka cinta itu dipanggil cinta ibadah. Kita cinta tok guru kita dalam keadaan merendah diri, takut dan harap, macam takut dan harap pada Allah Ta'ala, maka itu dah nama cinta yang syirik. Cinta yang syirik. Kat sini juga faedah apa dia? Iaitu bab tauhid bukan hanya masalah fizikal, badan, seperti sujud dan rukuk. Iaitu juga dalam masalah hati, ibadah hati. Dan cinta itu ibadah hati. Sambung. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Orang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, adapun perhitungannya terserah. Maksudnya siapa yang mengucap la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah. Ini kita nak. Dia bukan sekadar ucap la ilaha illallah saja, tapi pada masa sama dia sembah selain Allah. Tak jadi. Dia mesti mengingkari sembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Maksudnya haram kita ambil hartanya dan haram kita berperang dengannya.
Adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Adapun perangai dia sebenar, itu kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, teruskan. Maksud detail isu ni, inilah dia, lagi 65 bab. Inilah dia. Sekarang kita ada 67 bab, lagi 61 bab. Inilah cerita nak huraikan masalah ibadah-ibadah yang telah diselewengkan daripada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Adapun dengan bab ini menyangkut masalah paling besar dan mendasar, iaitu pembahasan tentang makna tauhid dan syahadat. Masalah tersebut telah diterangkan oleh bab ini dengan beberapa hadis jelas. Antara lain dalam ayat dan surah Al-Isra. Diterangkan dalam ayat ini. Betul, baca. Diterangkan ayat ini sengkaknya ada orang yang musyrik. Orang musyrik yang memohon kepada orang yang saleh. Dengan itu ayat ini mengandung satu penjelasan bahawa kebutuhan mereka itu adalah syirik besar. Itu ayat pertama tadi. Mereka itu sembah orang-orang saleh. Sedangkan orang saleh itu sendiri mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Sambung. Ayat dan surah Taubah diterangkan dalam ayat ini bahawa orang ahli kitab telah menjadikan orang alim dan pendidikan mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan terlihat pula bahawa mereka hanya menetapkan untuk menyembah kepada satu sesembahan dan untuk penasiran yang sebenarnya mereka hanya diperintahkan untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang tidak bermaksud kepada Allah dan tidak berdoa kepadanya. Seterusnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang kafir, sesungguhnya saya berlepas diri daripada apa yang kalian sembah, kecuali saya hanya menyembah zat yang menciptakanku. Di sini beliau mensyariatkan Allah dari segala sesembahan, pembebasan dari segala sesembahan yang batil, dan penyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu Allah. Makna yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat syahadat ini kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Maksud kalimah la ilaha illallah. Sambung. Ayat dan surah Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah dan firman-Nya, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Disebutkan ayat tersebut bahawa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, iaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini poin tadi. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Okey? Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Nampak? Bukannya mereka tak cinta Allah, mereka cinta Allah. Tapi maksudnya, jadi sebab itu kita kata isu tauhid ni ialah bukan, jangan tanya dia, kamu sembah Allah Ta'ala tak? Itu bukan isu dia. Isu dia, adakah kamu menyembah Allah Ta'ala semata-mata? Itu tauhid. Bukan isu dia ni sembah Allah Ta'ala juga ustaz, kenapa dia syirik pula? Bukan. Isu dia adalah, adakah dia sembah Allah Ta'ala sahaja? Ibadah itu hanya ditujukan pada Allah. Kalau sekadar beribadah pada Allah, orang musyrikin pun sembah Allah Ta'ala juga. Jadi faham masalah betul-betul. Janganlah orang yang pergi sembah kubur semua, kita kata dia ni syirik. Ustaz tak elok cakap dia syirik tau. Dia pun pergi masjid sembahyang. Memang dia pergi masjid, tapi mereka tak wa kafara bima yu'badu min dunillah. Mereka tak tolak, mereka tak kufur dengan sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka tak buat macam Nabi Ibrahim tadi. Inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Aku tak join. Ini faham masalah tauhid betul. Jangan kita bercampur al-hablu bin nabl, tali dengan anak panah tak terbeza. Naam. Sambung. Nampak? Walaupun mereka cinta Allah, cinta mereka tak masukkan mereka ke dalam Islam. Macam mana pula kalau orang tak cinta Allah Ta'ala langsung? Lagi dah teruk. Entah kena pegang dekat Anas, dekat dia punya entah kena pegang apa-apa bawah. Cuba try. Sambung. Lalu bagaimana lagi orang yang cuba hanya mencintai selain Allah dan tidak mencintai. Lagi teruk. Teruskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harumat wa damuhu wa sabruhu Allah.
Jadi maksudnya kata Syekh ni ialah siapa ucap la ilaha illallah, dia bukan sekadar perlu faham maksud, tak cukup lagi. Dia bukan sekadar menyembah Allah Ta'ala saja, tak cukup lagi. Dia mesti disertai dengan tidak adanya penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Barulah dia dah faham, barulah dia telah mengamalkan la ilaha illallah. Jadi kesimpulan dia apa dalam bab ni, iaitu la ilaha illallah ni maksudnya ialah kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah pada selain Allah. Dan ibadah itu merujuk kepada ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah badan. Kemudian barulah Syekh memasuklah apakah perkara yang boleh merosakkan tauhid. Jadi bab 7 ni sampai bab 66. Ini semua cerita pasal apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid ibadah. Perkara yang boleh merosakkan tauhid. Bab yang ke-7. Okey? Bab ke-7. Memakai kelana sejenis yang untuk menangkan bahaya adalah perbuatan syirik. Bab ke-7, bab bahaya pakai tangkal. Kesimpulan pakai tangkal. Sesiapa yang menggantung sesuatu dengan tujuan untuk mendapat manfaat dan menolak mudarat, maka itu tangkal. Siapa yang pakai sesuatu, tak kisahlah tali ke apalah, apa benda lah, surah Yasin apa, itu tangkal juga. Kecuali ulama', nanti kita akan tengok dalam bab ke-8, ulama' ada khilaf tentang tangkal yang dibuat daripada ayat Quran. Itu je. Itu khilaf. Tapi selain daripada ayat Quran, apa saja yang digantung, dipakai, dilekatkan, dilukis dan seumpama dengannya dengan tujuan ambil manfaat, untuk menarik manfaat atau menolak mudarat, maka dia adalah tangkal. Dan itu adalah syirik. Nampak Syekh dah sarahah terang-terang, Syekh kata termasuk syirik adalah perbuatan sekian dan sekian pakai tangkalnya. Okey. Nah, teruskan. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal kunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal kunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah hai Muhammad kepada orang yang musyrik, dan katakanlah kepadaku tentang apa yang kamu sebut selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah bahaya itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak untuk melimpahkan satu rahmat padaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepada-Nya orang yang berserah diri bertawakal. Kenapa Syekh bawa ayat ni berkenaan dengan tangkal? Ayat ini tak sebut pasal tangkal sikit pun. Itu pasal apa? Kalau Allah Ta'ala datangkan mudarat, ada siapa ke yang boleh tahan mudarat tu? Kalau Allah Ta'ala datangkan rahmat pada seorang itu, ada siapa ke boleh tahan rahmat tersebut? Tak. Kesimpulan dia apa? Tangkal itu tak bawa manfaat dan tak bawa mudarat. Jadi kenapa kamu pakai tangkal? Tangkal tak bawa manfaat, tak bawa mudarat. Jadi kenapa kamu pakai tangkal? Berdoalah kepada Allah. Itu maksud dia. Sambung. Imam Ibn Muslim radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki memakai kedai yang terbuat dari kuningan. Kuningan ni maksudnya tali kuning lah, tali kuning. Kuningan ni tapi sebenarnya yang sahih ni bukan tali kuning. Safar ni ialah macam perak tu, besi. Sebagian kata safar ni tali kuning. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay? Ini dari segi bahasa lah safar. Nah. Ada kata macam besi dia letak macam gelang jugalah. Nah. Kemudian bila bertanya, "Ma hadhihi?" qala min al-wahina, fa qala inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan wa innaka law mata wa hiya 'alayka ma Law mitta. wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Nah. Apakah itu orang lelaki itu menjawab, "Adalah penangkan penyakit." Lalu Nabi bersabda, "Lepaskanlah gelang itu, kerana semuanya ini tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak terbawa selama-lamanya." Sebab hadis ni jelas. Nabi kata, tali apa yang kau pakai kat tangan kau tu? Besi apa yang kau pakai tadi tu? Apa yang kau pakai tu? Safar tadi tu. Nabi kata, aku pakai sebab sakit-sakit badan. Jadi sebab tu aku pakai tadi tu. Dia kata, cabut ni. Sebab tu kita kata dia besi. Sebab kalau tali, Nabi kata, iqta'ha, potong dia. Cabut dia. Fa inna kalau mita, kalau kau mati dan kadang kau masih lagi pakai tangkal tu,
lan tuflih abada, kamu takkan berjaya selama-lamanya. Jadi maksud tidak berjaya selama-lamanya iaitu tidak masuk syurga. Maksud tak berjaya itu maksudnya tak masuk syurga. Jadi siapa yang pakai tangkal tadi tu untuk mengelak daripada sakit ataupun untuk menghilangkan sakit, maka dia telah jadikan benda itu sebagai tangkal, maka dia syirik. Naam. Sambung. Ia berkata oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala Allah la, wa man ta'allaqa wada'atan fala Allah la." Wa fi riwayah, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Kalau siapa bergantungkan tamimah, maka Allah telah menambahkan keinginannya. Awal tamimah apa, tengok nota kaki bawah tu, itu dikalungkan leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit atau pengaruh jahat. Macam orang Melayu kita pakai tali hitam kat perut anak, lebih kurang lah. Itu nama juga tamimah. Okey, sambung. Wada'ah pula apa dia? Iaitu kulit kerang tu. Okey, yang ni digunakan sebagai tangkal orang jahiliah dulu. Sambung. Allah tidak akan memberikan kemenangan kepadanya. Naam. Masa bergantung tamimah, maka faqad asyrak, maka dia telah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jelas. Sambung. Nampak Huzaifah bin Al-Yaman, dia nampak orang tu sakit, dia tadi dia pun potong. Lalu dia kata, kebanyakan orang ni iman mereka iman yang bercampur dengan syirik. Ayat ni cerita pasal orang musyrikin sebenarnya, tapi disebabkan sifat mereka sama, iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala, maka boleh kita menggunakan ayat syirik besar pada ayat pada orang musyrikin ditujukan kepada orang Islam kalau mereka ada sifat yang sama. Maksudnya apa? Dia pakai tangkal tu untuk ubat sakit-sakit panas. Akhirnya Nabi kata, Huzaifah Al-Yaman, sahabat Nabi kata, kamu telah buat syirik. Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Jadi menunjukkan bahawa apa pakai tangkal hukumnya syirik. Okey, janganlah percaya lawyer buruk. Ustaz, waktu tu pakai Panadol syirik lah Ustaz. Oh, pakai tangkal syirik, pakai Panadol tak syirik pula Ustaz. Dia kata, dia lawyer buruk dengan kita. Maka apa jawapan kita? Apa jawapan kita kalau kata, oh, pakai Panadol tak syirik, pakai tangkal syirik. Dua-dua tu sebab juga, kata. Maka jawapan kita ahli sunnah, seperti jawapan Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab dia Al-Qaul Mufid, dalam Islam sebab tu ada dua. Dalam Islam sebab tu ada dua. Satu sebagai sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Sebab syar'i ni apa? Sebab yang syarak kata dia sebab. Dan sebab apa kau baik ni? Aku minum air zam-zam. Sebab syarak bagi tahu minum air zam-zam tu boleh sembuh dari penyakit. Syarak sebut. Asal kau baik ni? Aku doa je. Maka itu ada appendix ke? Tak, aku tak. Kau pergi operate tak operate. Dah baik dah. Apa? Aku doa. Aku doa je. Baik. Maka kita kata betul lah tu. Itu sebab yang syar'i. Sebab kau ni ialah sebab hukum alam. Sebab tanya, aku nampak kau mengantuk, sekarang tak ngantuk dah. Aku dah tidur tadi kat belakang. Nah. Tadi aku nampak kau sakit perut. Aku dah pergi berak tadi. Hilang sakit perut. Jadi kita kata dia hilang berak, hilang sakit perut sebab berak. Syirik tak? Tak syirik. Sebab dia sebab kauni. Sekarang tanya balik, tangkal sebab kauni ke sebab syar'i? Dia kata tangkal itu menyebabkan hilang sakit dia. Sebab syar'i ke? Tak. Syar'i pun tidak. Kauni ke? Tak ada doktor kata pakai tangkal boleh baik. Jadi kalau bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, maka dia syirik. Cuma dalam masalah tangkal ni perlu tafsil. Adakah dia syirik besar atau syirik kecil? Kalau di i'tiqad tangkal itu sendiri yang menghasilkan manfaat dan menolak mudarat, tangkal itu sendiri, maka itu syirik besar. Kalau di i'tiqad tangkal itu hanyalah sebab, tapi yang jadikan dia adalah Allah, yang jadikan keselamatan tu Allah. Dia kata Allah yang keselamatan. Ini usaha je Haji, dia kata. Ustaz janganlah kata kami syirik. Ini tangkal ni usaha, semuanya Allah, dia kata. Jadi apa hukumnya?
Syirik asghar, syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Dia ada kaedah dalam akidah ni. Faham kaedah ni? Siapa yang menjadikan sesuatu benda tu sebab, sedangkan syarak tak kata dia sebab, dan hukum kauni tak kata dia sebab, maka dia ialah syirik kecil. Ini kaedah. Dengar kaedah ni. Apa dia? Barang siapa yang mendakwa sesuatu perkara itu sebab, sedangkan dari segi syarak dia bukan sebab, dan dari segi kauni dia bukan sebab, maka itu syirik apa dia? Syirik kecil. Kan? Itu syirik kecil. Okay. Faham tak kaedah tu? Okay. Dah. Jadi konsepnya balik. Perkatakan syirik besar ke syirik kecil? Salah jawapan tu. Syirik besar ke syirik kecil? Salah juga jawapan tu. Kena tafsir, akhi. Kalau dia pakai tangkal dengan iktiqad tangkal tu sendiri yang bawa manfaat dan mudarat, maka itu syirik besar. Kalau dia pakai tangkal dalam iktiqad bahawa tangkal tu tak bawa manfaat, tak mudarat, tapi dia hanyalah sebab, yang jadikan manfaat dan mudarat tu adalah Allah, maka ni apa hukum dia? Syirik kecil. Jadi jangan hukum rata saya pakai tangkal semua syirik besar. Tak boleh. Jadi kena hati-hati. Okay. Adapun ayat Quran sebagai tangkal, bab yang ke-8. Sambung. Nampak? Ruqyah, jampi, tamimah, tangkal. Kali ni Syekh tak sebut pun syirik. Bab 7 Syekh kata, siapa yang pakai tangkal untuk dapat manfaat dan tolak mudarat, maka dia syirik. Kali ni Syekh tak sebut syirik ke tak syirik, sebab Syekh nak bagi tahu bahawa ada tangkal yang tak syirik, ataupun ada tangkal yang ulama khilaf padanya tentang dia syirik ataupun tidak. Dan juga ruqyah. Naam, sambung. Ba'irin. Maksudnya orang musyrikin dulu, dia orang ni ada panah. Orang Arab dulu kan ada panah, ada panah, busur panah. Tali tu. Bila busur tu, tali tu dah longgar, tali tu dah tak kenyal lagi dah. Maka dia akan ambil tali tu, dia akan ikat. Sebab dia percaya bahawa tali itu boleh bawa lak lah, bawa nasib yang baik. Lepas tu dia orang ikat dekat mana? Dekat leher unta-unta. Dan satu hari Nabi kata, Nabi nampak ada orang ikat tali itu dekat leher unta. Nabi kata, Allah ya baqayanna ala raqabati ba'irin kiladatan min watar au qiladah illa quti'at. Hendaklah jangan kamu tinggalkan lagi dah. Semua kena potong. Nampak? Kena potong dah tali-tali itu. Itu menunjukkan bahawa benda tu bawa kepada syirik. Jadi ini tangkal yang syirik. Ini tangkal yang syirik. Sambung. Wattiwalata. Naam. Tiwalah ni apa? Nanti kita lagi dia akan huraikan. Sambung. Tamimah adalah sesuatu yang dilakukan di bidang anak untuk mengangkat dan menolak penyakit lain. Jika yang dilakukan itu berasal dari ayat Al-Quran, sebagai ulama salah memberikan keringanan dalam ini. Sebagai hal yang tidak memperbolehkan dan melarangnya. Jadinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebabkan ada riwayat daripada salaf. Contoh daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, ditanya kepadanya, apakah hukumnya kalau pada leher anak-anak digantungkan ayat-ayat Quran? Boleh tak kita tulis ayat Quran pada satu papan lalu digantungkan pada leher? Boleh ke tak boleh? Imam Ahmad kata boleh. Jadi sebagai orang dia anggap bahawa Imam Ahmad kata boleh pakai tangkal daripada ayat Al-Quran. Perkara ini telah ditahrirkan oleh masing-masing ulama-ulama kita, antara Syekh Abdul Rahman bin Hasan, begitu dengan Syekh Abdul Latif dan ila akhirih. Dia katakan itu sebenarnya bukannya Imam Ahmad kata boleh pakai tangkal daripada ayat Quran.
Sebenarnya ialah ayat Quran tu digantung untuk apa? Tujuan hafal. Tujuan untuk dia hafal. Kita suruh anak kita hafal ayat tu, kita tulis, jadi dia senang nak tengok. Macam orang gantung doa, buku doa masuk umrah tu. Kan? Kalau orang pergi haji kan ada gantung buku umrah dekat dada dia, dia gantung. Habis itu tangkal ke tu? Itu kan tangkal. Itu senang nak baca doa. Macam tu juga. Itu yang dimaksudkan. Nuri Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi sebab itulah dia kata sebagian salaf membenarkan. Antara salaf yang diriwayatkan bahawa mereka membenarkannya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Jabir bin Abdullah Ansari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi Ibn Mas'ud tidak menyukainya. Ibn Mas'ud memakruhkannya. Yang pendapat yang lebih kuat dalam masalah ni, yang rajih adalah tak boleh. Atau apa sebab? 5 sebab. Sebab pertama, dia jalan kepada syirik. Walaupun dia harus jalan kepada syirik. Contohnya, mula-mula dia kata ayat Quran tu yang pertahankannya, akhirnya nasib baik ada tangkal ni, selamat aku. Dia bukan, hatinya mula-mula ayat Quran, lalu terpaut pada tangkal. Yang kedua, disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin. Dia kata nanti i'tiqad itu adalah pada kayu tu. Kalau kita gantung ayat Quran, bukan pada ayat Quran tu, pada kayu tu. Maka kalau pada kayu tu dah jadi syirik akbar lah. Ataupun jadi syirik asghar kalau dia jadikan dia sebab. Yang ketiga, dilarang. Sebab apa? Istihanatu bil Quran. Iaitu dia menghinakan Al-Quran. Kalau katakan dia gantung ayat Quran tu di anak-anak punya perut. Budak tu pergi toilet, budak tu kencing, berak apa semua, menghinakan ayat Al-Quran. Yang keempat, dia termasuk dalam umum larangan Allah Ta'ala. Kan Nabi kata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung tamimah maka dia telah syirik. Nabi tak kata siapa man ta'allaqa tamimatan min ghairil Quran fa huwa syirk. Yang kelima, tak ada dalam hadis salaf, dalam petunjuk salaf bahawa mereka menjadikan ayat Quran itu sebagai pelindung. Jadi atas dasar inilah pendapat yang kata tangkal dari ayat Quran itu tidak dibenarkan lebih sahih. Dan yang keenam, saya boleh tambah kat sini, adalah bila salaf sebut memakruhkan, maksudnya mengharamkan. Dah jelas? Jadi boleh tak pakai tangkal ayat Quran? Jawapan dia tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Nah. Sambung. Sebenarnya ruqyah ni jampi. Ruqyah ni maksudnya ialah menjampi dengan ayat. Dan dia ada dua jenis. Nanti kita akan masuk bab dia. Satu ruqyah yang syar'i, satu ruqyah yang tak syar'i. Senang cerita ialah ruqyah yang dalamnya ada unsur-unsur syirik. Syirik lah dia. Kalau padanya ada syirik asghar, syirik kecil lah dia. Kalau ada syirik besar lah dia. Okey? Nah. Ruqyah ni apa? Jampi. Okey, nah, seterusnya. Ini minyak senyonyong lah nak bagi orang suka kat orang seorang tu. Minyak senyonyong, minyak dagu. Tahu yang budak-budak muda tahu lah kenal ke tak minyak senyonyong, minyak dagu ni. Okey. Orang buat dulu minyak tu apa? Macam love potion lah, orang putih tu. Dia minyak kat perempuan tu, perempuan tak minyak kat dia ambil dia tenyih kat perempuan tu. Orang perempuan tu ingat dia tak lagi. Akhirnya kahwin. Ni sihir. Ini haram juga, syirik. Sambung. Uqaim. Memang sah. Iaitu seperti kata Ibn Qayyim, Allah Ta'ala telah menjadikan satu sunnatullah, siapa yang selalu bergantung pada benda tersebut, hatinya akan terpaut padanya. Jadi kalau kita bergantung pada tangkal, hati kita akan bergantung padanya. Dan ini satu lagi masalah dalam tangkal, iaitu masalah tawakal. Iaitu hatinya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung.
Memang Rafiq lepas tu Allah Ta'ala panjangkan umurnya hingga hampir 100 tahun. Okey. Menggulung janggut je. Orang musyrikin ni dia gulung janggut dia. Dia pintal, dia buat ikat janggut dia. Ulama ada beberapa pendapat tentang ni. Pertama iaitu adalah kerana mereka i'tiqad. Bila ikat janggut tu dia akan menghasilkan nasib yang baik. Ada pula dia kata tak, itu memang amalan mereka nak tunjukkan brutal, kan? Macam rockers kan, kalau diikat janggut dia, heavy metal kan diikat janggut dia, kan? Okay? Macam System of a Down tu kan, diikat dia punya janggut tu, kan? Dia penyanyi tu. Jadi itu nak tunjukkan brutal. Jadi itu dilarang. Sama ada dilarang kerana tasyabuh ataupun dilarang kerana tadilah dia ada i'tiqad kalau ikat tu nanti mendatangkan nasib yang baik. Itu dilarang. Sambung. Yang tadi sebut kan, tali busur panah, orang jahiliah anggap tali busur panah yang dah lama pakai tu membawa apa? Nasib yang baik. Sambung. Maksud tak boleh istinja dengan tulang ataupun dengan tahi, tak boleh. Berlepas diri kat sini ialah sama ada berlepas diri secara terusnya itu di tak Islam, kalau di i'tiqad syirik akbar, ataupun berlepas diri itu berlepas diri daripada menyelamatkan dia di akhirat kelak. Naam. Okey, mengatakan bahawa siapa yang juga rahimahullah kata bahasa kalau memotong kalimat dari seorang maka tidak akan itu sama dengan memerdekakan seorang. Hadis dhaif tapi maksud dia sahih. Itu siapa yang memotong tangkal, dia seumpama telah membebaskan seseorang. Ya, dia bebaskan seseorang tu daripada syirik. Lepas tu dia pahala macam dia seolah membebaskan seorang hamba. Jadi kalau nampak orang pakai tangkal, potong je. Okey, kalau kita ada kuasa lah, kita tegur dia. Naam, sambung. Ibrahim Nakhai anak murid kepada anak murid Ibnu Mas'ud. Anak murid kepada Alqamah. Alqamah anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Sambung. Nampak para sahabat membenci yakrahu, dan yakrah membenci dalam bahasa mutaqaddimin, bahasa ulama-ulama yang awal maksudnya haram. Seterusnya pula. Maksudnya ialah mengharapkan berkat. Ni orang kahwin ni, berkat orang kahwin. Salam. Ni orang balik haji, salam dia, peluk dia, berkat balik haji. Ni ustaz ni, nampak tu ustaznya air tak habis tu, ada berkat ni, kita minum nanti ada berkat. Masuk berkat. Berkat maksudnya ialah kasratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Itu satu takrif barakah. Yang kedua, barakah itu di tangan Allah. Allah Ta'ala yang memberi berkat kepada siapa yang dia nak bagi dan kepada apa yang dia nak bagi. Berkat itu adalah daripada Allah. Al-barakatu minallah, kata Nabi SAW. Al-barakatu minallah, kata Nabi. Juga Allah Ta'ala kata dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah lah yang kerajaan, dan dia memberkati. Dia maha tinggi, maha barakah, dan dia berkati. Lepas tu bila ada orang kata, Ya Rasulullah, anta sayyidun nas wa anta sayyidun nas wa ibnu sayyidin nas. Dia kata, engkau lah ketua sekalian manusia. Engkau lah. Dia kata, al-barakatu minallah. Barakah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakah itu daripada Allah. Jadi barakah daripada Allah, dia bawa kepada poin yang ketiga. Tak boleh kita declare benda tu barakah melainkan dengan dalil. Tak boleh kita declare, tak boleh kita kata benda tu ada barakah melainkan dengan dalil. Tak boleh kita kata benda tu barakah melainkan dengan dalil. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, mengambil barakah itu juga ibadah. Mengambil barakah itu ialah ibadah. Jadi cara ambil barakah juga mesti ada dalil. Jadi ada dua kat situ. Nak tetapkan benda tu ada barakah, ada dalil. Yang kedua, cara nak ambil barakah juga kena ada dalil. Contohnya, jangan contoh dulu. Poin yang seterusnya, barakah ni boleh jadi barakah yang pada
hissi, benda yang fizikal. Barakah itu juga pada benda yang maknawi, benda yang tak nampak, benda spiritual. Barakah itu ada pada benda yang hissi, benda yang fizikal. Barakah juga ada pada benda yang maknawi, benda yang spiritual, benda yang tak nampak. Ahlan ahli Singapura. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha? Singapuriyin. Ahlan. Tafadhal. Ha? Jadi kita sebut apa tadi? Barakah itu pada dua. Satu benda yang fizikal, contoh fizikal pula. Okey, tahu. Fizikal dan juga maknawi, benda yang spiritual. Benda yang fizikal macam mana? Macam badan, buah-buahan, air, seumpama dengannya. Dan benda yang fizikal ni terbahagi pada dua. Satu, jasad orang hidup. Satu, benda yang bukan hidup. Satu, jasad orang yang hidup. Yang kedua, benda yang tak hidup. Batu apa semua. Benda yang hidup pula, yang barakah pada badan orang yang hidup hanyalah satu je. Para anbiya. Dah, itu je. Barakah yang ada pada benda yang jasad yang hidup, manusia yang hidup hanyalah satu. Apa dia? Para anbiya. Para anbiya. Ada barakah pada benda yang tak hidup. Ini banyak sekali dalam hadis Nabi SAW. Seperti hujan. Hujan itu barakah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bi jannatin wa habbal hasid. Kalau turunkan daripada langit itu air yang mubarak, yang diberkati. Air apa? Air hujan. Apa lagi berkati? Itu bukan fizikal. Itu kejap lagi. Itu maknawi. Yang kedua, buah zaitun. Nabi kata, kulu washrabu. Dia kata, makanlah, washrabu, minumlah minyak zaitun, waddahinuhu biha. Waddahinu biha. Maksudnya kamu sapu badan kamu dengan minyak zaitun, fa innaha min syajaratin mubarakah. Kerana dia daripada pokok yang diberkati. Minyak zaitun lagi? Baju? Madu, yes, madu. Lagi? Kurma lagi? Air zam-zam. Dia yang paling sahih sekali. Seterusnya? Capal. La haula wala quwwata. Ini contoh provokasi ni. Yang Nabi sebut mubarak. Apa lagi? Buah tin yang Allah sebut. Jadi ini susu. Mereka kata susu ini barakah. Barakah. Budak kalau tak makan pun dia minum susu, badan dia boleh naik. Orang tua dah tua, pikun sangat dah, dia minum susu je pun boleh hidup, boleh survive. Jadi barakah itu barakah pada benda yang fizikal. Benda yang fizikal. Maksudnya pada fizikal tanah dia, pada benda dia. Okey, satu lagi pula. Barakah dari segi maknawi, bukan pada hissi. Barakah maknawi ni maksudnya ialah barakah pada waktu, tempat ataupun amalan tertentu. Dia membawa barakah, bukan pada fizikal. Pada Ramadan, malam Lailatul Qadar, hari Jumaat, kuliah majlis ilmu yang ustaz ajarkan. Contohnya, dengan barakat ilmu ustaz lah, kami sekarang tak buat syirik dah. Dulu kami, ya Allah, pakai tangkal apa semua. Dengan berkat ilmu ustaz. Itu syirik kita syirik? Tak, sebab berkat ilmu tu sahih. Barakatul ilm. Apa lagi? Ini saya sebut tadi lah. Barakahnya hadis, barakatnya ayat Quran. Ila akhir. Ini dipanggil al-ma'nawi. Okey, dah. Jadi bila kita dah kenal pasti benda yang barakah, cara ambil barakah juga kena ada dalil. Contohnya Makkah, barakah tak? Okey, Makkah, barakah maknawi ke barakah hissi? Orang pergi umrah selalu. Entah ada siapa lagi dah namanya. Makkah tu barakah maknawi ke barakah hissi? Maknawi, bukan hissi. Kalau hissi, kita ambil pasir Mekah tu, tenyih kat muka kita, ambil abuk Mekah tu, tenyih muka kita. Dia barakahnya maknawi, iaitu kita duduk dalam Mekah, kita beribadah dalamnya. Itu barakah. Jadi macam mana nak ambil barakah Mekah?
Macam mana para sahabat ambil? Iaitu dengan banyak beribadah dalamnya, meninggalkan maksiat dalamnya, banyak bersedekah padanya. Faham? Satu juga dengan barakah hissi, contohnya air susu. Air susu tadi kita kata air yang barakah. Jadi macam mana ambil barakah air susu? Minumlah. Bukannya kita jadikan, ya Rasulullah, dengan berkat air susu ini maka dekatkanlah aku, masukkan aku dalam syurga, seperti yang orang lakukan zaman sekarang, ila akhiri. Maka itu adalah perbuatan yang jadi syirik. Okey, kat mana syiriknya barakah ni? Ini panjang pula kat barakah ni, sorry, tak khatam kitab macam ni. Kat mana syirik, macam mana boleh jadi syirik pada barakah? Syirik pada barakah ni dua, boleh jadi syirik akbar, boleh jadi syirik asghar. Syirik akbar, nombor satu, dia tengok pada dua sisi juga. Pertama, kalau dia i'tiqad benda tersebut menghasilkan barakahnya sendiri, maka ini syirik akbar. Saya ulang balik, kalau dia percaya bahawa benda tersebut menghasilkan barakah dia tersendiri, bukan daripada Allah, maka dia syirik akbar. Satu. Yang kedua, kalau dia i'tiqad ataupun dia ambil barakah itu dengan cara yang syirik akbar, cara yang syirik akbar. Contohnya, dia kata contohnya ilmu Tok Syekh tu barakah, betul? Dia ambil barakah dengan ilmu Tok Guru dengan macam mana? Dengan dia berdoa pada Tok Gurunya, dengan dia menyembelih korban pada Tok Gurunya, dengan dia berumpama dengannya untuk mendapatkan barakahnya, maka ni syirik akbar. Faham tak ni? Iaitu cara ambil barakah. Begitu juga dengan kalau syirik kecil dalam bab barakah. Syirik kecil dalam bab barakah pula, kalau diiktiqad benda itu barakah, sedangkan tidak ada dalil daripada Quran benda itu barakah. Dia kata dia sebab barakah Allah, sedangkan tak ada dalil daripada Quran dia barakah. Jadi merujuk pada kaedah yang kita sebut tadi. Siapa yang declare benda itu sebab, sedangkan dari segi syarak dan dari segi kauni dia bukan sebab, maka dia syirik kecil. Dia kata, air ustaz yang ustaz minum ni barakah. Syirik besar ke syirik kecil? Besar ke kecil? Tafsil sekali lagi. Kalaulah dia kata ustaz punya idea tu menghasilkan barakah dalam ni secara sendiri, maka syirik besar lah ni. Kalau dia kata idea ustaz tu adalah sebab kepada barakah daripada Allah, sebab daripada Allah, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab dia declare sebab benda ni sebab, sedangkan tak ada dalil yang kata benda tu sebab. Itu pertama. Okey, dah ini dah declare dah. Kemudian kata dia pula ambil berkat ni tadi dengan cara yang syirik. Wahai air, kau turunkanlah barakah Tuhan Guru kami pada ila akhir. Maka ini adalah syirik akbar lah. Jadi cara dia ambil barakah tu dengan cara syirik yang besar. Jadi kat mana syiriknya orang dalam kuburiyun ni? Kuburiyun ni terjatuh pada mereka syirik besar pada dua bab dalam masalah barakah, iaitu di i'tiqad kubur itu menghasilkan barakah. Yang kedua, cara dia ambil barakah kubur tu pula dengan sujud padanya, dengan sembelih korban dan seumpama, dengan tawaf padanya, iktikaf padanya, tawakal padanya, maka itu syirik akbar. Faham tak ni? Faham tak masalah barakah ni? Saya dah detail kan benda yang sepatutnya kita faham. Okey, teruskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytum al-Lata wal-'Uzza wa manata al-thalithata al-ukhra, alakum al-dhakaru wa lahu al-untha, tilka idhan qismatun ضيزى, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan, in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus, laqad
Apa tu? Al-Lata ini kubur, Al-Uzza patung, Al-Manat pokok. Jadi komplit tiga-tiga tu. Dia ambil, dia pergi ke kubur Lata, sapu-sapu. Pergi ke tempat Uzza, patung tu dah ambil, dia sapu-sapu, dia sembelih korban apa semua. Dan Al-Manah pokok sama juga, dia pun ambil berkat pokok Al-Manah tu. Jadi itu menunjukkan bahawa orang musyrikin tu dia ambil barakah daripada Lata, Uzza dan Manat. Dia mengambil barakah daripada tok guru, tok syekh, daripada kubur-kubur dengan sapu-sapu, dengan sembelih korban apa semua ni, la'ainu syirkil musyrikin. Maksudnya kat situ lah poinnya syiriknya orang musyrikin dahulu. Poinnya syiriknya, iaitu penyebab syiriknya orang musyrikin pada zaman Nabi, orang Quraisy dahulu. Betul, Syekh bawakan ayat ni. Sambung. Naam. Sambung. Maksudnya baru masuk Islam ya. Sambung. Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan mengantungkan senjata-senjata mereka, serta perang mereka pada pohon tersebut. Sebab dia itikad bahawa kalau gantung pedang pada pokok tersebut, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata, Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat bagaimana mereka memilikinya. Maka Rasulullah SAW Faham tak? Maksudnya para sahabat yang baru masuk Islam, dia kata, Ya Rasulullah, buatlah kita satu pokok macam ni juga. Itu orang musyrikin ada pokok. Sebab apa? Dia pun baru masuk Islam. Kat sini kata Syekh dalam huraian dia kata menunjukkan bahawa orang yang baru masuk Islam ni masih lagi ada perbuatan-perbuatan syirik, yang betul budaya-budaya lama yang mereka masih lagi bawa dalam Islam. Maka sambung. Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar. Dalil bahawa boleh cakap Allahu Akbar ketika nampak satu benda yang mungkar. Bukan boleh. Bukan hanya bab gembira saja Allahu Akbar. Ya, sambung. Tradisi orang-orang sebelum kalian. Maksud itu tradisi orang-orang musyrikin dahulu. Sunana man kana qablakum. Boleh baca sunana, boleh baca sanana. Dua-dua boleh. Itu tradisi orang sebelum kamu. Maksudnya itulah perangai orang jahiliah dulu. Naam. Dan juga orang kaum ahli kitab dulu, kaum Nabi Musa. Sambung. Seperti perbuatan Bani Israel daripada Musa. Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maksudnya orang zaman Nabi Musa kata, ya Nabi Musa, buatlah satu patung juga bagi pihak Allah supaya kami boleh sembah. Okey? Naam. Nabi. Sebenarnya kamu ni orang yang tidak mengerti, kaum jahil. Okey? Nampak tak? Jadi apa poin dia? Perbuatan meminta ada pokok yang kita boleh ambil barakah tu sama dengan perbuatan buat berhala bagi Allah. Nabi samakan, Nabi kiaskan perbuatan kamu minta satu pokok barakah untuk ambil barakah pada pokok tu sama macam buat berhala. Kalau buat berhala syirik tak? Syirik. Jangan Nabi samakan dengan orang ambil barakah pokok tu macam orang buat berhala. Sebab tu kita dalam masak barakah ni hati-hati. Pergi salam pengantin tu, berkat pengantin, syirik tu. Syirik tu. Orang balik haji ni, sapu-sapu badan kat dia, peluk-peluk dia. Barakah orang balik haji, syirik tu. Cuma tadilah seperti detail ni, syirik besar atau syirik kecil tadi. Naam. Kalian kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Naam. Jadi jelas tak masalah barakah ni? Berkat? Ada soalan? Berkat? Okey, kalau tak ada, teruskan pula masalah menyembelih binatang bukan kerana Allah. Bab seterusnya pula. Menyembelih binatang bukan kerana Allah. Menyembelih binatang bukan kerana Allah, maksudnya menyembelih binatang korban bukan kerana Allah. Dalam masalah ni ialah pertama kita perlu takrirkan, kita perlu tetapkan bahawa menyembelih korban tu ibadah tak?
ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Satu. Bila dia ibadah, dia hanya milik Allah. Dan bila milik Allah, siapa memalingkan ibadah yang hanya milik Allah kepada selain Allah, hukumnya syirik. Dalam masalah sembelih ada 5 masalah. Pertama, sembelih kerana Allah dengan menyebut nama Allah. Yang ni sunnah. Yang pertama, menyembelih kerana Allah dengan menyebut nama Allah, maka ini sunnah. Dah. Nombor 2, menyembelih kerana Allah dengan menyebut nama selain Allah. Aku nak sembelih korban ni, raya haji ni, dengan nama Muhammad, dia sembelih. Ini apa hukum dia? Syirik. Syirik apa? Syirikul isti'anah. Syirik dalam bab meminta pertolongan. Dan bila kita sebut tu, dengan nama, dengan pertolongan Nabi Muhammad aku sembelih. Syirik. Nabi Muhammad tak tolong kita sembelih. Ataupun syirik daripada bab barakah, seperti dengan berkat nama Nabi Muhammad SAW. Itu juga syirik. Maksudnya dengan berkat tu lah aku berjaya sembelih. Itu syirik juga. Yang ketiga, menyembelih bukan kerana Allah, tapi menyebut nama Allah. Menyembelih bukan kerana Allah, tapi menyebut nama Allah. Menyembelih bukan kerana Allah, tapi menyebut nama Allah. Ini macam yang kita pergi Pulau Besar dulu, kan? Dia sembelih untuk wali, tapi bila sembelih tu dia sebut bismillah, kata kau yang tuduh aku syirik, aku baca bismillah ni. Ustaz Abu Widat ada masa tu, Abang Zaidi ada masa tu, geng-geng Melaka kita pergi contoh gerombolan dulu kan. Tahun ni kena pergi lagi, okay? Buat dakwah kat sana. Nampak, dia masa tukar sembelih tu, masa nak sembelih dia kata apa? Kau tengok aku buat ni, ada aku sebut nama Allah, bismillah. Memanglah bismillah, tapi kambing tu kau tunjuk kat siapa bang? Kau tunjuk kat wali. Kubur tu kita tanya, saya tanya sendiri. Bang ni macam mana nak buat apa ni bang? Ni nak bagi hajat lah, bayar hajat. Macam mana kata? Kau datang ni nak apa kata? Untuk apa kata? Anak nak periksa ke? Sakit ke? Anak nak periksa, tipu sunat tu. Anak nak periksa. Kau nak minta apa? Anak nak periksa dapat 4A, lepas tu 4A. Nak buat macam mana? Kau beli seekor kambing, harga 800, kau sembelih lah. Yelah sembelih tu nak buat macam mana? Apa nak baca? Kau niatlah kat wali-wali kat sini. Ada sebut tu, kau niatlah kat wali-wali sini. Jadi saya nak tanya lagi supaya confirm betul syirik ke tak syirik. Kat sini ada banyak wali yang mana satu? Ada Syaiful Razia, ada Sultan Arifin kan. Yang paling power dia sebut. Saya tanya balik, yang paling power mana? Sultan Arifin, yang paling power. Kau beli kau niat. Itu kita sembelih yang syirik tu. Lepas tu bila sembelih, dia pun masak-masak letak kat dia orang makan kat depan tu. Dekat Pulau Besar Melaka tu. Okay? Ustaz Abu Widat lagi macam-macam dia pergi dia interview orang. Ni kena pergi. Tadi Ustaz Abu Widat. Lagi macam jadi dalil bahawa menyembelih bukan kerana Allah tapi sebut nama Allah. Syirik juga. Yang keempat, ini paling teruklah. Ini macam syirik orang Hindu. Sembelih bukan kerana Allah dengan menyebut nama selain Allah. Yang kelima ialah sembelih kerana tujuan untuk meraihkan orang dengan menyebut nama Allah. Yang kelima ni sembelih tujuannya untuk meraihkan. Macam apa? Haji kenapa nak sembelih lembu ni? Cucu aku balik daripada Australia ni, dia kata dapat degree ni, dia kata sembelihlah seekor lembu. Apa hukum ni? Hukumnya harus. Maksudnya sembelih untuk makan. Kalau kesyukuran lain cerita, maksudnya sembelih untuk makan, hukumnya harus. Ustaz, apa bezanya tadi dengan yang ini dengan yang tadi? Sembelih kerana selain Allah. Beza ni lah, itu dhabit dia. Okey, apa dhabit? Apa pembeza antara penyembelihan harus dengan penyembelihan syirik? Dhabitnya adalah pada penyembelihannya harus, yang dikehendaki daripadanya daging, bukannya sembelihan tu. Daging tu yang jadi isu. Kita nak ambil daging dia. Penyembelihan yang tadi, yang syirik tu ialah, poinnya adalah sembelihan tu. Lepas tu kita tengok di Pulau Sempurna Sabah, saya pergi dekat satu kubur tu sebelum kami naik bot nak pergi ke Pulau Bohidulam. Ada satu kubur yang
Tepi kubur tu ada 3-4 ekor ayam hitam yang disembelih. Tapi orang tak ambil pun ayam. Kalau kata ayam tu mati, kena petir, kena makan ke, tak nampak dia kena sembelih. Itu dalil bahawa yang dikehendaki daripada perbuatan mereka itu adalah penyembelihan tu, bukan pada daging. Jadi waktu katakanlah ada YB, anti Menteri Besar Melaka turun. Dah dapat baru ke belum? Belum lagi. Kan yang lama datanglah katakanlah Menteri Besar yang lama dah datang. Singgah kat ni. Haji Cik Ustaz dia kata kita sembelihlah sekor lembu untuk raikan Menteri Besar datang tempat kita ni. Contoh. Dia pun sembelih. Syirik ke tak syirik? Tak, ini harus. Tetapi ini disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain, juga disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, termasuk juga Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid, hendaklah menjauhi perbuatan seumpama menyembah orang tersebut. Maksudnya penyembelih tu tunggu dulu. Kita tunggu YB sampainya kita pun sembelih. Itu tak boleh, elakkan macam tu. Itu juga termasuk dalam ta'zim, sembah ni. Kan dah step by. Jangan sembelih dulu. Tunggu YB dia jejak, dia potong dia ribbon tu, cap, kita pun sap. Ini tak boleh. Kata Syekh Ibn Utsaimin, itu juga termasuk daripada syirik. Dah selesai masalah sembelih. Mari kita baca dalilnya secara pantas. Okey, apa hukum sembelih selain daripada Allah? Hukumnya syirik akbar, tak ada syirik kecil dalam masalah ni. Menyembelih bukan kerana Allah Taala, dia tak ada syirik kecil, syirik besar. Dia syirik besar aja. Dia tak ada kata niat, kalau niat kena tak ada syirik besar tu. Wallahu a'lam bissawab. Sambung. Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahawa sesungguhnya salatku, nampak penyembelihanku, gariskan penyembelihanku. Semata-mata untuk Allah, gariskan semata-mata untuk Allah. Gariskan tiada sekutu baginya. Maksudnya kalau disembelih kerana selain Allah, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Gariskan diperintahkan kepadaku. Bila dia perintah, dia adalah ibadah. Bila dia ibadah, dia hanya milik Allah. Maka akulah pertama yang muslimin, wa ana awwalul muslimin. Maksudnya kalau disembelih bukan kerana Allah, dia bukan muslim. Dah jelas ayat ni. Sambung. Nampak Allah Ta'ala letak sembelih lepas salat, bersama dengan salat. Ini dipanggil dalalatul iqtiran, iaitu sama. Sembelih dengan salat ni sama, dua-dua ibadah. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan untuk korban. Bila dia perintah, maka dia adalah ibadah. Bila ibadah, dia hanya milik Allah. Sambung. Jelaskan Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih bukan kerana Allah. Jelas. Sambung. Maksud terus. Ada seorang yang masuk syurga kerana seibadatan, dan ada lagi yang masuk neraka kerana seibadatan pula. Rasa bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah, ada dua orang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewati ini kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuknya terlebih dahulu. Faham tak kisah ni? Ada satu tempat orang sembah berhala. Bila orang lalu kat tempat tu, dia kena sembelih korban. Sambung.
Nampak ada orang lelaki dia kata, dia lalu. Penjaga kubur dia kata, sembelih korban untuk berhala ni. Okey, dengar jawapan ni. Yang ini saya nak bagi satu, saya nak perlahan sikit. Dia kata, aku tak ada benda yang nak sembelih untuk berhala ni. Lalu orang tu kata, sembelihlah apa-apa pun. Dia pun sembelih seekor lalat, dia masuk neraka kerana lalat. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia sembelih. Tapi kalau orang kata dia dipaksa, sebab awal-awal lagi dia tak diengkar akan perbuatan menyembelih itu adalah syirik. Nampak tak? Awal-awal dia kata aku tak ada benda nak sembelih. Dia tak kata aku tak nak sembelih. Maksudnya dia dah awal dia ada iktiqad bahawa sembelih untuk berhala tu dibenarkan. Maksudnya dia tak ada iktiqad haramnya sembelih selain Allah Ta'ala itu adalah syirik. Okey. Seterusnya. Dan kemudian dia masuk neraka kerananya sebelah. Kemudian yang berkata lagi pada soalan yang lain, persembahkan kepada sesuatu. Ia menjawab, tidak akan mempersembahkan satu apapun untuk selain Allah. Nampak? Kali ini kata, aku tak akan mempersembahkan sesuatu pun selain Allah. Jadi kalau orang tu kata, maka mereka pun dia pun masuk ke dalam syurga. Jelas tak? Jadi kesimpulan, sembelih korban bukan selain Allah, hukumnya syirik. Termasuk juga seperti Tok Bomoh kata, nak jumpa pengerasnya kamu kena sembelih seekor ayam hitam, seekor ayam putih, seekor ayam jantan. Okey, itu termasuk daripada buatan syirik. Okey, baik yang ke-11 pula. Jadi masalah ni bukan masalah syirik tak syirik. Ini masalah ialah kita tak boleh sembelih di tempat orang musyrikin pernah sembelih dahulu supaya pertama, tidak tasyabuh dengan orang kafir, tak meniru orang kafir. Yang kedua, tidak menyebabkan orang jahil menyangka bahawa tempat itu ada kelebihan sembelih kat situ. Yang ketiga apa dia? Mengelakkan, mengagungkan tempat-tempat orang musyrikin. Okey, untuk mengelakkan apa dia? Mengagungkan tempat-tempat orang musyrikin. Jadi kenapa tak boleh sembelih kat tempat orang musyrikin sembelih? Dimasukkan tempat orang musyrikin sembelih ni adalah tempat orang musyrikin mengadakan ibadat penyembelihan. Bukannya macam dekat Australia tu. Australia kan dia rumah sembelih tu satu rumah je. Orang Islam ke orang kafir ke orang Yahudi ke satu rumah. Dia panggil abattoir, orang panggil kan. Maksudnya sembelih satu rumah ni. Sebab dia tak kasih sembelih-sembelih depan rumah orang, tak kasih. Bukan itu maksud dia. Maksudnya lah, katakanlah orang Hindu, dia melakukan ibadat sembelih kat situ. Kita pun sembelih kat situ juga. Contohnya macam setengah orang dia buat perbuatan musyrik, syirik, dia sembelih di gua-gua tertentu. Kita pun sembelih korban kita kat gua tu. Itu yang dilarang dalam Islam. Sebab apa? Sebab tiga sebab tadi. Pertama, sebab tak nak meniru orang kafir. Yang kedua, supaya orang jahil tak anggap bahawa itu adalah ada ibadah, ada kelebihan. Yang ketiga, untuk tidak orang mengagungkan tempat orang musyrikin. Yang keempat, seorang musyrikin tak salah sangka pada kita pula yang kita mengagungkan dia. Yang kita mengagungkan dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Jadi tak bolehlah kita sembelih korban dekat Queen. Tak bolehlah kita sembelih korban dekat gereja. Tak ada kita sembelih korban dekat yang seumpama dengannya. Sambung. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. La yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. La taqum fihi abada. Masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin."
Nampak? Menimbulkan orang munafik dia buat masjid. Dari bahawa tak seperti orang buat masjid tu orang baik. Ada orang munafik. Ini dia panggil Masjid Dirar. Kat mana Masjid Dirar ni? Dekat dengan Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Dia pun buat masjid tersebut. Okey. Tujuan buat masjid tu apa dia? Pertama, menimbulkan sambung. Untuk pecah belahkan orang mukmin. Okey, menimbulkan kemudaratan. Yang seterusnya untuk kekufuran. Naam. Mereka ni untuk pecah belahkan. Masjid dah ada, dia nak pecahkan saf orang Islam, dia buat lagi satu lagi masjid dekat dengan tu. Yang kedua untuk apa? Dia spy apa pergerakan Nabi SAW. Yang ketiga, mereka nak persiapkan tentera-tentera orang musyrik, orang kafir untuk menyelinap masuk ke dalam tentera dalam Madinah. Waktu masuk on the way, Nabi nak pergi perang Khaybar ke Hunain? Khaybar. Nabi on the way nak pergi perang Khaybar je lah. Perang Tabuk Nabi tak pergi. Nak pergi perang Khaybar, on the way nak pergi perang Khaybar tu, dia kata, ya Rasulullah, singgah kat masjid kami supaya macam perasmian masjid lah. Macam tu lah. Nabi kata, nak pergi on the way perang, nantilah balik, nanti bawa kami singgah. Bila dah pergi balik tu, turun wahyu ayat ni. Maka Nabi pun tak singgah dekat masjid tersebut. Bahkan disuruh untuk merobohkan masjid. Jadi masjid yang dibina untuk memecah belah kaum Islam perlu dirobohkan. Apa jadi seterusnya? Nampak orang munafik biasalah, kami nak buat kebaikan, kami nak buat masjid, banyak-banyakkan ni rumah Allah. Nah, macam tu juga kan. Seterusnya, dan Allah ini poin dia, gariskan. Janganlah kamu dirikan solat di dalam masjid itu selama-lamanya. Yang ni, kenapa Syekh bawa ayat ni dalam bab sembelih? Sedangkan tak ada kena-mengena pasal sembelih pun. Tak nampak sembelih pun dalam ayat ni. Tapi nak cerita bahawa, kalau masjid itu dibina untuk merosakkan umat Islam, untuk kekafiran, untuk benda yang niat jahat, tak boleh solat dalam masjid tu. Begitu juga kita tak bolehlah sembelih ibadah kurban, yang ibadah di tempat orang musyrikin. Buat ibadah lagi dah tak boleh. Faham tak? Bukankah rumah ibadah orang musyrikin tu kekafiran, memecah belahkan manusia, membawa kekufuran, menyebabkan orang menentang Allah dan Rasulnya? Sama tak? Sama. Itu juga tak boleh. Kalau salat tak boleh, sembelih juga tak boleh. Sebab sebagaimana salat tu ibadah, tak boleh buat dekat tempat tersebut, sembelih juga adalah ibadah, tak boleh buat kat tempat orang lakukan kekufuran. Itu wajhul istidlal. Itu kenapa, macam mana dijadikan dia sebagai dalil. Sambung. Naam, seterusnya Thabit bin Dhahaq baca Melayu terus. Ada seorang bernazar akan menyembelih unta di Buana. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Buanah nama tempat Buanah nama tempat. Okey, lalu Nabi bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Rasulullah menjawab, tidak. nampak Nabi tanya dulu. Jadi Rasulullah, aku nazar nak sembelih unta dekat tempat dekat Buanah ni. Boleh tak? Rasulullah kata, tempat tu dulu orang musyrikin pernah sembah berhala tak kat tempat tu? Sahabat kata, tak. Sambung lagi. Dan Nabi pun bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari-raya mereka? Para sahabat menjawab, tidak. Nampak tak? Orang musyrikin pernah buat hari raya tak kat situ? Pernah buat hari raya tak kat situ? Nabi kata, para sahabat kata, tak. Pernah buat hari raya pun tak boleh. Kalau pernah buat hari raya pun tak boleh join. Buat hari raya lagi dah tak boleh join. Tak boleh faham. Benda begitu jelas, macam matahari jelas dia. Dia tanya balik, ustaz, apa dalil tak boleh ikut perayaan orang kafir? Ini tak jelas lagi. Kalau pernah buat pun tak boleh pergi kat situ. Apatah lagi sedang buat. Sambung. Maka Nabi pun menjawab, laksanakan nazarmu itu, kerana nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam masa kepada Allah.
Maksudnya kalau kamu sembelih juga kat tempat tersebut, itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sempurnakan nazar pada perkara yang buat maksiat. Sambung. Dan hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Maka tak boleh juga kita nazar benda yang kita tak miliki. Contohnya kalau saya dapat anak perempuan, anak lelaki lagi depan ni mengandung, saya nak sedekahkan taklim center ni kepada taklim center ni bukan ustaz punya, ustaz nak sedekah taklim center pula. Jadi tak boleh nazar benda yang kita tak miliki. Tak. Jelas tak masalah nazar? Okey, seterusnya nazar, masalah sembelihan ni. Masalah sembelihan. Belum nazar lagi. Lepas ni baru nazar. Naam. Bab seterusnya nazar. Bab 12. Penazar untuk selain Allah adalah syirik. Apa maksud nazar? Nazar adalah janji kepada Allah untuk mewajibkan ke atas diri kita benda yang tak wajib. Itu maksud nazar. Betul nazar? Berjanji pada Allah untuk mewajibkan ke atas diri kita perkara yang tak wajib. Baru namanya nazar. Contohnya, ya Allah, aku nazar nak puasa Isnin. Maka jadilah wajib puasa Isnin. Lepas tu dia tak boleh kata, ya Allah, aku nazar nak pakai tudung. Tudung ni memang wajib dah bang. Kau tak boleh nak nazar pakai tudung, pakai hijab, tak boleh. Ya Allah, aku nazar nak solat 5 waktu sehari semalam. Tak boleh. Solat dah wajib. Okey. Itu nazar. Apa? Dia berdosa. Kalau dia langgar nazar dia. Macam orang tak puasa pada puasa wajib lah. Berdosa tak? Berdosa. Niat tak boleh, niat tak sama. Kalau kata aku niat nak puasa lah hari Isnin, tak. Tapi kata ya aku niat, ya Allah, aku nak wajibkan ke atas aku puasa Isnin. Baru nazar. Dia mesti ada, dia punya dhabit dia ialah dia nak wajibkan ke atas diri dia. Dia nak wajibkan ke atas dia. Sekadar baru terlintas nak puasa Isnin, itu bukan. Dia mewajibkan nak nazar. Kan orang kata rasa macam nak sedekah makan lah masa daurah nanti. Itu bukan nazar. Itu baru azam. Nazar ni dia niat memang nak mewajibkan dengan sirah tertentu. Seperti nazar tu kata wa kata, aku bernazar sekian dan sekian. Okey. Apa hukum nazar? Asal hukum nazar makruh. Baik nazar yang munajjas atau nazar apa dia? Yang dalam di daurah itu. Nazar munajjazan atau nazar muallaqan. Nazar ni ada dua. Satu nazar munajjas, bukan munajjas dengan sin dengan zai. Munajjazan ataupun nazar muallaqan. Nazar munajjaz ni maksudnya apa? Dia nazar tanpa diikat dengan apa-apa syarat. Ya Allah, aku nazar nak puasa Isnin. Maka dia nazar. Okey, yang ni apa hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Sebab dia wajibkan benda yang sunat. Biarlah kekal benda tu sunat sebagai sunat dan wajib sebagai wajib. Kenapa perlu kau nak wajib-wajibkan pula? Bukan Allah Ta'ala dah jadikan dia sunat tu bagus untuk kamu. Namun dia tu jadi ibadah sebab apa? Sebab bila dia lakukan tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sisi kedua dia terpuji sebab apa? Sebab dia takut kalau dia tak sempurnakan nazar, dia akan dapat azab daripada Allah. Yang ini sisi terpuji. Tapi hukumnya tetap makruh. Nazar yang lebih makruh, double makruh, lagi tak disukai. Nazar macam orang Melayu faham. Apa dia? Dia ikat dengan syarat. Ya Allah, kalau anak aku dapat 6A UPSR, aku nak puasa 6 hari. Kalau tak ada, no puasa lah ya Allah. Macam tu lah. Yang ni lebih teruk sekali. Sebab ini su'ul adab ma'allah. Ada adab yang buruk bersama Allah Ta'ala. Dan yang ni kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair illa ya'ti bil bakhil. Ini tak datang kebaikan, datang kepada orang yang bakhil. Dan dalam hadis Nabi kata inna nazar la yaruddu qadara. Sungguhnya nazar itu tidak menolak qadar kamu. Tidak menolak qada dan qadar kamu. Jadi macam mana nazar itu jadi syirik? Sebab nazar itu ibadah. Jadi bersama bernazar kepada selain Allah, maka syirik. Wahai wali fulan, kalau anak aku dapat 4A, aku akan letakkan lampu-lampu yang cantik dekat kuburmu ini. Itu syirik.
Itu syirik. Naam. Baca. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas masalah nazar? Itulah dia hukum nazar. Makruh, dan nazar kepada selain Allah hukumnya syirik. Sebab apa? Sebab dia ibadah. Naam. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Jika menjadi nazar akan suatu hari yang asalnya mereka berada di mana. Ini dari bahawa nazar itu ibadah. Sebab Allah Ta'ala puji orang yang menyempurnakan nazar. Apa petunjuk bahawa benda itu ibadah? Bila Allah Ta'ala puji benda itu, maka dia adalah ibadah. Allah Ta'ala puji orang yang sempurnakan nazar, maka dia ibadah. Sambung. Allah Ta'ala mengetahui, maksud Allah Ta'ala akan membalasnya. Jadi bila Allah Ta'ala balasnya dengan ganjaran, maka kita tahu bahawa benda itu adalah ibadah. Bila Allah Ta'ala balas dia dengan pahala, dengan ganjaran syurga, maka apa yang dia buat tu adalah ibadah. Nazar tu adalah ibadah. Sambung. Bila nazar ibadah tak boleh ditujukan pada selain Allah. Sambung. Tak boleh. Kecuali kalau dia dah tak tahan, maka dia boleh bayar kafarah nazar dia. Dalam keadaan dia berdosa pada Allah dan taubatlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kafarah nazar apa? It'amu asyara masakin atau kiswatum atau tahrir raqabah. Fa man lam yastati wa it'amu wa siyamu 3 ayyam. Mereka hendaklah dia apa dia? Bagi makan 10 orang miskin, bagi pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan seorang hamba. 3 ni pilihan. Kalau tak boleh 3-3 ni, barulah puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jadi katakanlah dia nazar nak puasa Isnin, kali dia tak boleh sangat nak puasa Isnin dah. Dia pun bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dia bayarlah kafarah tadi. Apa dia? Bagi makan 10 orang miskin, bagi pakaian, atau bagi pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan seorang hamba. Jika sekiranya ketiga-tiga benda tadi tak boleh nak disempurnakan, maka dia puasalah 3 hari. Maka tak boleh skip puasa 3 hari terus. Dia kena buat yang ketiga-tiga itu tadi. Ustaz, jadi kalau nazar tu terlupa, si nazar apa kan? Kita tahu kita nazar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah. Kan? Ya Allah, semoga Allah jangan kamu siksa aku di atas benda yang aku lupa atau aku tersilap. Tapi kalau dia teringat, dia kena buat. Dia teringat atau dia dah mati baru teringat. Allah bapa ada nazar rupanya. Maka kalau nazar puasa tadi, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mati dalam keadaan dia ada hutang puasa, maka wali dia hendaklah puasakan untuk dia. Sama anhu waliyuhu. Tak, macam mana dia boleh keluar kifarah sedangkan dia terlupa? Oh, dia teringat, tapi tak ingat apa dia punya nazar. Yang ni kena bayar kafarah. Dia termasuk macam nazar umum. Nazar umum ni macam ni. Ya Allah, aku bernazar padamu. Kemudian dia tak sebut apa nazar dia. Maka yang ni kena bayar kafarah. Yang ni dia kena bayar kafarah. Tapi juga siapa nazar benda yang maksiat, dia kena langgar kafarahnya. Adakah dia kena langgar nazarnya? Dan apakah perlu dia kena bayar kafarah? Ini adalah qaulain, dan dua pendapat. Mazhab Hambali kata kena juga bayar, supaya hukuman ke atas dia, kerana dia bermaksiat dengan bernazar dengan nazar maksiat. Mazhab Syafi'i kata tak perlu. Sebab dia memang nazar maksiat. Okey. Dia tak boleh. Oh Allah, ya Allah, silap. No, tersilap. Tak boleh. Dia dah nazar. Kalau satu sedap lah, dah nazar, saya tarik balik. Sebab tu dia kata, dia termasuk macam akad lazim, dia panggil. Nazar ni macam akad lazim. Maksudnya dah lazim. Dah sebut dia lazim.
Dia bukan dia tak, bukan dia masalah tak lazim. Tak lazim maksudnya lepas ni nak buat atau tak buat pun terpulang. Dia lazim. Selesai. Bab 13. Lama lagi, ada 67 bab ni. Sabar perempuan, jangan balik sampai habis baru boleh balik. Okay. Bab ke-13. Last. Baik. Lepas tu makan tengah hari. Masa macam baru je makan tadi. Tak apa. Jadi nasi berani. Ini wajib berhenti. Okay. Sambung. Ini senang. Minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Minta perlindungan selain Allah ini adalah ibadah. Isti'adzah itu adalah ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku minta lindung kepada Allah Taala. Jadi minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Jadi bila ibadah dia hanya milik Allah. Dan bila minta perlindungan kepada selain Allah maka hukumnya syirik, kecuali cukup 4 syarat. Boleh tak minta lindung kepada selain Allah? Boleh, kecuali dengan cukup 4 syarat. Apa 4 syarat tadi? Hayyun, hidup. Kedua, qadirun, mampu. Yang ketiga, hadirun, hadir. Yang keempat, tak ada ta'alluq qalb, tak ada pergantungan hati padanya. Ulang balik. Boleh tak kita minta lindung kepada makhluk? Boleh, dengan syarat 4 syarat. Apa dia? Dia hidup, mampu, hadir, tidak ada pergantungan hati padanya. Okey. Jadi kalau tak cukup 4 syarat ni, tak boleh minta lindung kepada makhluk, syirik. Minta lindung kepada orang mati, confirm syirik. Minta lindung kepada orang yang hidup tapi tak mampu. Contohnya, Abang Zaidi, lindungilah aku daripada kejahatan coronavirus, penyakit coronavirus. Mana boleh, syirik. Ataupun dia mampu tapi dia tak hadir. Maksudnya tolong lindungi aku daripada gangster nak pukul aku ni. Rupanya Abang Zaidi masa tu kat Mekah. Abang Zaidi bantulah Abang Zaidi. Abang Zaidi bantulah Abang Zaidi. Saya itu kalau dia daripada Mekah tu dia boleh hantar bantuan. Yang ni syirik. Ataupun dia dah boleh mampu dah. Dia hidup, dia mampu apa semua tapi hati kata, ya Allah, kata Abang Zaidi, kepada engkau sajalah aku berharap engkau lindungi aku. Tak boleh. 4 ni tak boleh. Kalau tak ada 4 ni boleh. Contohnya dalam dalil banyak sekali. Satu hari Nabi SAW, Safiyah bagi hadiah kat Nabi makanan. Tiba pada waktu masa tu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Bila dapat makanan tu, Aisyah jealous, dia campak makanan tu atas lantai, dia hempas makanan tu kat atas lantai. Maka ketika itu berubahlah wajah Rasulullah SAW. Maka Aisyah pandang ke Rasulullah, dah tampak muka marah. Aisyah kata, a'udzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min an yal'anani al-yawm. Aku minta lindung pada Rasulullah SAW daripada dia melaknat aku pada hari ini. Aku minta lindung pada Rasulullah daripada dia melaknat aku pada hari ini. Itu minta lindung pada makhluk boleh itu? Ya boleh, sebab cukup 4 syarat. Rasulullah hidup tak masa tu? Hidup. Hadir tak? Hadir. Mampu tak? Mampu. Melaknat orang mampu. Yang keempat, tak ada ta'alluq qalb. Jadi boleh minta lindung. Okey. Man wajada malja'an falya'udz bih. Nabi kata nanti bila timbulnya fitnah, siapa dapat tempat berlindung maka lindungilah. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang musyrikin yang dalam peperangan, ada orang musyrikin dia lari daripada tentera dia, kemudian dia minta perlindungan kepada orang Islam, minta perlindungan daripada orang Islam, maka kata Nabi SAW, maka lindungilah dia. Lindungilah dia. Lindungilah dia. Boleh tak bagi perlindungan? Boleh bagi perlindungan. Naam. Faham? Baik. Okey, baca dalil dia. Dalil dia. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang lelaki dari manusia yang minta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin, maka jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Fazaduhum rahaqa maksudnya kalau kita minta perlindungan daripada jin akan bertambah dosa dan kesalahan. Bertambah dosa dan kesalahan ni para ulama khilaf kepada siapa? Pada jin ke pada manusia? As-sahih pada dua-dua sekali.
iaitu pada jin dia bertambah takabur, pada manusia dia tambah kufur dengan diminta perlindungan daripada jin. Sambung. Maksudnya kita minta lindung dengan Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia kisah dia, ada seorang lelaki yang dia pergi ke satu lembah. Dia sampai kat lembah tu dia rasa seram, meremang bulu roma dia, bulu tengkuk dia. Macam kita lah pergi kawasan keras-keras, meremang. Lalu dia kata apa? Dia kata a'udzu bi'azimi hadzal wadi. Aku minta lindung dengan penjaga lembah ini. Sampai kalau Rasulullah kata jangan buat perangai macam ni, kata bila kamu singgah satu tempat bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi macam juga kiaskanlah dengan orang kita bila pergi hutan, atuk cucu tumpang buat kemah kat tempat ni, samalah tu, minta lindung daripada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai bab 13 rehat. Oh, sampai time rehat, masya-Allah, langkah kanan. Okay. Jadi sambung berapa lepas ni? 2.5. Okey, naam. Dua setengah tak lama sangat. Tak pukul 2 je bang. Oh. Takut oh, okay. Dua setengah. Baik. Puasa ganti. Puasa ganti tak boleh, dia haram. Macam haram buka puasa bulan Ramadan, boleh tak? Boleh tak bulan puasa wajib makan, tak boleh, haram. Puasa ganti tak boleh buka. Sebab macam ni bila buat kerja tu ramai macam tu, macam geng dia orang ni, dia macam bila ajak makan tu macam tak nak, dia buat kerja dia orang tak tahu, so tak boleh, dosa. Kena bagi tahu dia, kena itu haram. So kalau bila dah buat tu kena bayar kafarah ataupun kena tak perlu bayar kafarah sebab dia bukan nazar. Cuma dia berdosa besar lah. Dia kena taubat kepada Allah Ta'ala, dia kena ganti balik puasa tu, kena banyak puasa sunnah untuk kafarat balik. Sebab ni memang nampak dia orang tak tahu kan, macam ringan. Mungkin lah, dia ingat puasa ganti tu macam puasa sunnah kan. Tak, puasa ganti tu wajib. Puasa ganti puasa fardu. Bila dia puasa ganti, dia boleh puasa dengan puasa sunat dengan hari Isnin. Tak boleh. Tak boleh. Kena asing kan. Cuma katakanlah puasa ganti terjatuh pada hari Isnin. Semoga-moga Allah Ta'ala bagi dia pahala juga lah buat puasa hari Isnin. Tapi tak kata nak niat sahaja aku berpuasa qada dan Isnin, tak boleh.